haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Surah 50. Dan tiada binasa melainkan mereka yang melalaikan dia oleh dunia daripada akhirat. Situ oh. Iqra. Dan penggang lagu bawah, penggang bawah. Nah, habis penggang tu lagi. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه آمين. Kata pengarang, dan ketahui olehmu bahawasanya barang siapa menyangka ia akan badannya berlumur dengan dunia dan hatinya kosong dan bersih daripadanya, nescaya telah menipu akan dia oleh syaitan. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama mathalu sahibid dunya kalmashi fil ma'i hal tastati'u alladhi yamshi fil ma'i alla tabtalla qadamah. Artinya, hanya senya bandingan yang mempunyai dunia seperti berjalan pada air. Adakah kuasa yang berjalan pada air bahawa tiada basah oleh dua tapak kakinya? Dan dicerita daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, halaluha hisabun wa haramuha an-nar. Artinya yang halal daripada dunia itu sebab bagi dihisab, yakni diperiksa pada hari kiamat, dan yang haram daripadanya sebab bagi seksa dengan api neraka. Di sini tu ajak kita ni nak habis bahagian ni. Di sini tu kita tengok sesuai. Baik, kata pengarang, dan ketahui olehmu, maknanya ayat perintah kena tahu. Muka kita ngaji ni fardu ain, kena tahu bab ni. Bahawasanya barang siapa menyangka ia akan badannya, menyangka ia orang hak diwujud tu lah barang siapa man berlumur dengan dunia, maksud dia duk kami dengan dunia. La'alla sawak hak ni tak ada titik ni, tak ada nuktah situ. Ada waw ataf selalu dah, kalau kira situ itu tu bagi bagulah. Kita kalau lama tak ada titik langsung lah. Kita Jawi pun tak ada titik. Dulu-dulu kita Jawi baru ni ada titik kan. Jadi sini ada waw ataf selalu hak bagi kedua, dan hatinya kosong dan bersih daripadanya, dan hatinya hati orang hak kami dengan dunia tak dia, berlumur dengan dunia dan bersih daripadanya, bersih daripada kotor dunia. Orang hak kami dengan dunia, dia duk suka hati dia bersih. Dia duk kata hati dia dak terikat dengan dunia, tak ada dalam hati dunia. Zahir je yang main dengan dunia. Nescaya telah menipu akan dia oleh syaitan, akan dia orang tadi hak kami dengan dunia. Setan tipu dia. Setan tipu dia. Pasal setan tipu, pasal dia duk main dengan dunia, tapi dia berasa dalam hati dia tak ada dunia. Tapi nak itlak sini, murak dunia sini, dunia hak mana? Tu kena faham molek. Kena faham molek dunia ni dunia hak mana? Dunia yang kita
dulu mal'unah, dunia hak terkeji. Dunia mazmum yang dikeji, yang dilaknat. Kita baca sabda hak dulu, ad-dunya mal'unatun. Kalau kira dunia dikeji, wa mal'unun ma fiha, habis dikeji hak barang-barang dalam dunia, habis mana? Ada illa zikrullahi, naikkan hak ada kait dengan mengingati Allah. Wa ma walahu, dah kait dengan Allah Subhanahu wa taala, wa aliman wa muta'allima, orang alim dan orang hak belajar. Ni orang alim dan orang hak belajar ilmu agama, maksud dia alim agama, muta'allima orang belajar ilmu agama. Ni baru dak terkeji. Maknanya hak kait dengan zikrullah, walau rupa dunia sekalipun, maka tu tidak terkeji, terkeluar dari makna dunia hak murak kita baca saat ni. Berlomba dengan dunia-dunia mana? Dunia hak terkeji. Keluar hak dunia tapi ada kait dengan zikrullah. Kena beza situ. Walaupun rupa nampak macam dunia, tapi kait dengan zikrullah. Nega nampak nega, tapi dengan nega tu dia niat nega nak boleh pitih banyak, nak buat dakwah. Dengan pitih yang dia dapat laba daripada nega dia. Tak apa kan? Ada tak orang biasa yang tulen ni agak-agak kita duk buruk sangka orang cari pitih ni dak buat dunia bagi akhirat. Ada apa tak ada? Ada apa tak ada. Jadi kita ni tak payah hukum orang. Tengok atas diri kita. Hak orang kita tengok zahir sudah. Dia buat salah dari segi zahir, kita hukum dengan syariatnya dia buat salah. Dia dak buat salah dari segi zahir, kita hukum dia dak salah. Tak payah nilai hati dia dah. Kita kata mana dah hati dia. Tu kita buruk sangka dengan dia, tak boleh dah. Tak comel. Urusan kita bila ngaji bab akhlak, bab tasawuf, nak tilik diri sejauh mana keadaan diri kita, nak baiki diri kita. Nak buang dunia pun, dunia hak datang diri kita, bukan hak orang lain. Orang lain itu dia tanggungjawab dia, kita bertanggungjawab dalam konteks syariat. Kita dengan orang lain, kita nampak muka, kita cegah. Syariat, tanggungjawab syariat. Tanggungjawab hak nak bui tasawuf ke orang lain juga, tanggungjawab ahli ilmu kan. Ustaz-ustaz, ulama-ulama kena mengajar betul. Jadi ustaz ulama kena cerita dari sudut ilmu kan. Tak boleh nak hukum barang hak dalam hati, walaupun hakikatnya orang hak siapa martabat tinggi dia boleh nampak. Tapi tak boleh hukum. Maknanya kalau orang kan nak dakwa-dakwi ni senang. Tahu dah benda dalam hatimu. Boleh tak kata gitu? Tak boleh. Tapi hadis Nabi ada. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah, jaga-jagalah dengan pandangan hati orang beriman. Firasatal mu'min, firasat orang beriman. Kerana sungguhnya dia tengok dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak sebut secara zahir. Orang yang nampak tu macam tahu dah, kerana dicampak ke dalam hati dia. Asah dia bila syariat nampak zahir, hukum zahir sahaja. Jadi bila peringkat tinggi tu dia boleh sapas situ. Bila cakap pasal syariat tak boleh. Peringkat tinggi hati orang hak belajar tasawuf, siapa satu saat, siapa satu masa Tuhan kurnia kepada dia ilmu yang dalam-dalam. Tapi nak buat dalil atas syariat tak boleh. Tu kena faham. Sebab tu jadi fitnah bila buka. Ilmu ni bila buka jadi fitnah. Sama ada bab takwil makna tafsir, sama ada bab tahu hati orang, tak boleh buka. Jadi fitnah kepada agama. Marah. Maknanya kalau kata orang tu dia tu dakwa macam Nabi Khadir, dia boleh tahu. Nabi Khadir bukan setakat tahu mendapat, hak benda akan berlaku pun tahu. Kerana Tuhan khabar. Kalau kita pada orang panggil sisi syariat dan juga ilmu tauhid, boleh khabar tak kita ni tahu benda akan berlaku? Tak boleh. Sesat. Lepas tu kita guna nak hukum orang hak zahir atas syariat. Tak boleh kata. Tahu? Nak jumpa tu bomo, kita cari tu bomo hak khabar tahu benda baik.
Tu salah besar sebab langgar syariat. Bila tanya ustaz akan jawab salah, tu sesat. Pasal syariat kata gitu. Tak boleh. Tak mau kabar tahu. Dah ni orang buat ni kawak ni. Tak jauh dekat je orang buat ni. Tu bomo tu sendiri diharamkan kabar gitu. Sebab syariat melarang gitu. La ya'lamul ghaiba illallah. Tuhan kata dalam Quran, sungguhnya tak tahu hak ghaib melainkan Allah SWT. Apa benda ghaib? Perkara yang akan berlaku tu benda ghaib. Benda ghaib berlaku. Benda hak berlaku secara batin tu benda ghaib. Termasuk benda ghaib. Jadi kita bila mengaku tahu waktu pun termasuk dalam makna orang langgar syariat. Kalau hakikat dia tu macam Nabi Khadir sungguh, iaitu diberi ilmu laduni min laduni ilma. Dari sisi aku Tuhan kata ilmu tu diberi capok gitu, Tuhan capok gitu jadi boleh ke dia. Dia tak boleh dedah kepada umum. Nabi Khadir tu dia dedah kepada Nabi Musa kerana perintah Allah. Nabi Musa disuruh belajar dengan Nabi Khadir. Tapi nak dedah kepada umum tak boleh. Artinya jadi fitnah dalam masyarakat. Begitu juga dengan martabat ilmu-ilmu yang diajar. Jadi ada ilmu tak boleh cerita kepada orang secara umum. Jadi fitnah kepada agama dan kepada tuang yang cakap. Macam baru ni gitu kok. Bila cakap bab tafsir qul huwallahu ahad. Betul orang pun bahas. Satu pihak menghukum doktor sesat tu. Secara tafsir. Tak ada ulama tafsir yang mentafsirkan. Ulama-ulama hak sahih tak ada. Tak kira daripada Al-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Kathir, siapa zaman semasa ni tak ada dalam kitab-kitab tafsir yang muktabar sebut huwa itu merujuk pada Nabi Muhammad. Qul, katakanlah hai Muhammad, huwa Allahus Samad. Huwa tu dhamir merujuk dekat kali lepas pada dia. Allah yang tempat kita bergantung. Yang saya kata Allah bertempat pula. As-Samad maksud dia Allah jadi kebergantungan kita. Kita tak gantung dengan manusia, dengan makhluk. Jadi huwa tu sama. Aja dengar ke orang tafsir huwa tu kembali pada Muhammad tak? Tapi dalam ilmu yang halu-halu dia bincang tu. Masalah dengan kita pengikut kerak hak tu atau hak musuh dia kerak hak tu saja dia tunjuk. Jadi punah. Tu jadi fitnah. Jadi bila cakap pasal ilmu hak zahir, hak syariat, hak Tuhan turun, tafsir hak kita faham semua. Jadi huwa kembali kepada Allah, tidak kembali kepada Muhammad. Kalau tidak jadi kul, katakanlah hai Muhammad, huwa Muhammad Allah. Dia tu Muhammad itu adalah Allah. Jadi punah. Tak kena ilmu tauhid. Apa tak? Tapi dakik ilmu hak dalam tu ia ada penjelasan. Ia nak khabar bukan nak khabar Nabi Muhammad itu Tuhan. Ia nak khabar hakikat apa orang panggil hakikat alam ini sebenarnya tak ada. Di sisi ahli sufi mereka tinggi, alam keseluruhan termasuk hak ada belaka termasuk Nabi tak ada belaka melainkan Allah SWT. Tu hakikat alam adalah Adam, adalah tiada, bukan Adam tiada. Hakikat alam ni tiada. Jadi hak nampak ni hak ada ni nisbi sahaja. Kerana Tuhan bui kita nampak. Hakikatnya tak ada benda melainkan adanya Allah. Tu yagi kepada wahdatul wujud. Sebab wahdatul wujud ni kesatuan dalam kewujudan ni ia peringkat tinggi. Bila orang bahak tu jadi punah bila ambil sekerak, bila dah habis fardu ain. Sebab wahdatul wujud dia ada wahdatul wujud hak sesat, wahdatul wujud hak tak sesat. Hak tak sesat tu hak tinggi-tinggi, hak tinggi tu tak boleh nak mengaji. Kita mengaji fardu ain je. Tiba-tiba orang buka dengan fitnah dunia maksah learning, orang buka hak tinggi, hak sepatut mengaji tutup rapat lepas pada kuliah maghrib lepas isyak semua. Orang ngadak tu keliling. Orang hak melepasi fardu ain dah. Patut orang hak naik tangga melepasi orang panggil hak pertengahan dah. Nak pergi ke orang panggil akhir muntaha, nak pergi akhir dah.
baru boleh ngaji waktu. Jadi buka kepada umum jadi bunuh. Tu jadi bala sama-sama ahli ilmu. Jadi bila buka kepada umum, tak boleh ulama kata betul lah ada. Ulama tak boleh kata ada tafsir gitu, tak boleh. Dia jadi sesat orang tak faham lagi sebab kita main syariat. Kita jalan atas syariat, kita nak mati pun atas jalan syariat. Tak ambuh tinggal syariat, ambil hakikat saja, tak ada. Tak ada gitu. Jadi bila bahas pada orang tak boleh kata betul itu. Kena kata salah. Wallahu ahad, tu Allah, bukan Nabi Muhammad yang asli. Dah. Allahu ahad. Tu bahaya bila benda tu dibuka luar. Sama dengan ilmu Nabi Qadir, mana boleh buka jadi sesat nampak. Pasal barang tu bukan barang belajar, barang Tuhan beri. Lepo gitu je boleh ke? Boleh ke yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam konteks istilah orang yang boleh itu dia panggil majzu. Belajar pun tak boleh. Disiplin ilmu belajar tu tak Tuhan beri. Jadi majzu satu golongan yang dipilih Allah, Tuhan beri ilmu di sisi Allah. Orang kata laduni, tapi dia tak mesti boleh mengajarkan. Bila dia dah ikut pengajian disiplin ilmu tasawuf yang rasmi, start daripada fardu ain, fardu kifayah, tinggi-tinggi, dia tak boleh mengajar orang. Diharamkan mengajar orang, guna untuk diri dia sendiri. Dia tak boleh ajar orang ilmu tu pasal Tuhan capuk ke dalam diri dia je. Tu majzub dia panggil. Sampai satu tahap rohani dia sangat tinggi. Zikirnya sampai satu tahap, sampai fana dak sedar dunia dah, benda berlaku pun dak sedar. Tuhan capuk ke dia sahaja. Jadi bila orang itu dia panggil istilah majzub. Kita ni boleh sebut saja je. Kita dak siapa pun situ. Amba-amba bila boleh kita boleh sebut saja, tapi inilah yang disebut oleh ulama. Jadi kategori orang ni ngajar pun tak boleh. Pasal jadi boleh jadi sesat orang lain. Atas diri dia je boleh. Sebab tu milladunni ilma, dari sisi aku Tuhan kata bui. Tak ada, maksudnya tak boleh mengaji ikut kitab waktu. Kita boleh tak tahu istilah tu je, ada orang gini. Bukan orang hak sebut tu dia majzub. Tak nak kabur semata-mata. Sebab ilmu rasa kan. Ilmu rasa. Ini sangat susah. Jadi bila tinggi gitu, tak boleh siapa menyebabkan fitnah ke dalam masyarakat Islam. Jadi pada jadi dia kena bilik. Saya ingat masa ngaji dululah. Ni lagi jauh sikit. Bila kita ngaji tu, kita ni ialah sekolah agama dah dulu, tapi tak masuk pondok. Kita sekolah agama dah, tapi tak masuk pondok, masuk universiti. Ngaji agama di universiti. Sebab dia lain jalan tau. Bila kita ngaji tu, ngaji nak jadi mujtahid. Bukan keluar universiti tu ambil pengajian Islam jadi mujtahid lah, tetapi ngaji tu bagaimana seorang mujtahid dia jadi mujtahid. Jadi ngaji perlu ada ilmu alam. Dengan usul fiqh, dengan kaedah fiqh, dengan ulumul hadis, dengan ulumul Quran, ngaji sejarah perkembangan tarikh tasyrik, ngaji bab mujtahid ni kena mujtahid sekian daripada kurun asal, lepas sahabat tabi'in, lepas tu zaman khulaf, zaman kediang, lepas tu zaman 19 hang ni ya Syekh Jamaluddin Al-Afghani, gerakan pemikir Islam. Sayyid Ridha ngaji orang-orang hak masa tu, dia tengok masyarakat Islam orang panggil jumuk ni dak kembang, tak ada ijtihad baru untuk selesai masalah umat Islam yang sangat banyak. Bila dia tengok masyarakat Islam jumuk, dia karang kitab, dia bercakap, dia buat tulisan di makalah-makalah, buat surat khabar, menyedarkan masyarakat tentang perlunya ada ijtihad. Pasal masyarakat Islam, sifat Islam tu sendiri murunah, anjal. Bila ada masalah baru, kena ada ijtihad baru. Sebahagian daripada ulama-ulama menutup pintu ijtihad. Lalu ulama-ulama hak terbuka pemikiran, melihat suasana dunia yang sentiasa berubah, masalah baru banyak. Bila tak ada ijtihad,
masyarakat tidak ada panduan. Jadi cakap pasal idea tentang perlunya dibuka pintu ijtihad. Yang terkenal zaman tu. Lepas tu ada gerakan-gerakan yang bawa. Masalah yang berlaku ialah orang yang mengaji daripada sejarah ini dan mengagumi ulama-ulama ini, jadi dia bawa diri dia tu seolah kedudukan tu macam ulama ni juga. Dia itu tak sampai tahap. Balik ke negara masing-masing, belajar universiti kan. 4 tahun ada, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, balik lama kau ambil master pula gitu gini. Doktor pula, balik tu berasa diri tu ditapak itu dah. Mesti buat perubahan dalam masyarakat macam seruang oleh ulama-ulama besar. Ulama besar tu nak sedarkan golongan yang tarahnya ulama juga supaya buka pintu ijtihad. Bila bawa hak ni kepada masyarakat hak orang awam ni, hak fardu ain dak lesari. Jangankan fiqh dengan akhlak, tauhid pun dak lesari, dak erti nak cakap hak mana sedi ijma'-kan, hak mana sedi khilafkan. Nak bincang macam mujtahid. Sebab tu jadi bala. Kena faham gitu. Sebab saya sebut ni pasal saya ngaji bab tu. Dia panggil gerakan harakatut tajdid. Ya, sebab ia mula dengan tokoh-tokoh, lepas tu ada gerakan. Tokoh awal tu dia tak ada gerakan pun, dia tak ada pun orang ikut dia buat organisasi, tapi idea ni dibincangkan untuk memajukan umat Islam yang jumuk ketika itu di tempat dia orang berasa. Tu yang jadi timbul minda tajdid untuk orang level tu lah, untuk mujtahid. Bukan orang hak dah tahu benda ni. Orang hak level rendah ni, fardu ain dak selesai. Jadi orang awam tak boleh bincang benarnya. Jadi sebahagian dari makna dari segi orang panggil idea benda tu betul, tapi salah dak kena tepat. Salah dak kena tepat sebab dibincang secara umum oleh orang awam. Contohnya level universiti tak apalah nak bincang. Satu pihak lagi terlalu konservatif, dia panggil. Terlalu konservatif menghalang semua usaha-usaha nak buka. Tak boleh juga. Pasal umat Islam terpaksa melalui zaman yang sentiasa berubah, ada masalah semua, ada isu-isu yang perlu dihuraikan. Siapa yang berhurai? Ulama. Mesti ulama dalam semua bidang. Dan kalau kita terhadkan bidang agama ni berkenaan dengan ritual sahaja ataupun fiqh ibadat sahaja, tauhid ibadat sahaja, akhlak. Tak jadi fiqh, dalam fiqh tu sendiri kan banyak. Dalam fiqh tu sendiri ada jinayah, ada muamalat, kan? Ada ibadat, ada munakahat, rubung. Ada bila ada empat ni kena bincang belaka, maka perlu ada ijtihad baru tentang setengah perkara, antaranya muamalat. Banyak benda ijtihad baru kena buat. Tadi nak masalah, saya rajin tengok orang keluar dalam pondok, ambil lesen jadi jual insurans. Insurans pula dia tak peduli dah, dia tak beza dah, pasal dia tak tahu. Nak kata salah dia tak tahu. Dia belajar aliran pondok, jadi ejen insurans. Dia jual insurans konvensional pun dia tak faham. Maksudnya ini riba. Boleh faham tak? Perlu pada pengajian tradisional, pengajian moden kena gabung. Baru dak celari. Begitu juga universiti. Fardu ain dak lepas, tapi jadi macam mustahil. Cakap pasal masalah yang luar tasawur, yang luar lalu mengkritik setengah-setengah pihak. Kalau cek sebab kita aja jumpa hak jenis itu, hak syarah pasal gitu, kita temu, tengok cara sembahyang, tengok pandangan kita terhadap fiqh ibadat. Masalah fiqh hak halus-halus sebab hak dak mengaji kulit ke kulit ni, jadi fail. Kalau kita tanya dia nampak lalu, dia capu aduk lalu. Itu satu pihak. Hak jenis universiti hak dak mengaji aliran pondok, dak faham. Hak mana saya nak cakap hak ni mazhab Syafi'i, hak ni mazhab Hambali, capu gaul sekali. Tanya bab air semayang, contoh ambil hak mazhab lain, mazhab Hambali katakan, meniga-niga kan adalah wajib, contoh.
Tak. Masuk bab semayang, siapa pula? Mazhab Maliki ke? Siapa pula? Mazhab Hanafi ke? Tak boleh. Izdiwajiyah. Selaru orang panggil, siapa tak boleh gitu. Kena ikut disiplin. Maka kena gabung. Bila gabung maksud dia, kalau mu sekali pun masa semangat mu tu nak jadi mujtahid sekalipun, kena selesai hak fardu ain secara kulit dengan kulit. Tahu baru sabar. Tapi bukan semua orang lah dipilih Allah untuk jadi gitu. Tahu? Mustahid ni bukan kecil. Kita semua ustaz-ustaz ngajar ni bukan mustahid, bukan dak layak digelar ulama pun ustaz-ustaz benar. Sebab ulama kalau secara istilah syarak, ulama ni secara istilah maka takrifnya adalah merujuk pada mujtahid. Ulama tu alimun seorang orang alim, ulama tu ramai orang alim. Maksud ulama tu merujuk pada ramai orang alim yang merujuk pada mujtahid. Ulama adalah mujtahidun. Fuqaha istilah lain. Jadi kita lah ni ulama belaka. Kita ni ulama belaka. Sebenarnya ustaz-ustaz ni paling tinggi pun kita panggil muttabi'. Kalau dak muqallid, muttabi', orang ikut tapi boleh cerak molek ni dalil. Sudut dalil boleh baca di Quran itu gini. Ulama kok sebenar ni Quran tu tak ada baris terus, tak ada titik terus boleh baca. Dah kita mana ada ustaz pun kalau tak ada baris, tak ada titik nak baca pun ni. Tak boleh. Kalau boleh hafiz 30 juzuk dia tahan lah. Siapa dah? Sebab asal Quran tu titik tak ada, baris tak ada. Resang Osmani menyeragamkan, mudah kita baca. Tidak boleh nak baca. Maknanya kalau kita tengok situ pun lemahnya aku. Tak ada ilmu tu. Ilmu qiraat lagi dah tak ada. Belajar pun dah habis. Tak kalau belajar. Saya ingat dulu belajar dah habis. Bolehlah baca sikit-sikit waras. Boleh sikit-sikit. Tapi dah habis. Pasal lemah kita saling memerlukan. Orang ni ada pakar bidang ni, pakar bidang ni. Nak cari atas tu batang tubuh seorang tu macam Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Maliki tak ada. Nak ada macam Syekh Yusuf Al-Qaradawi pun tak ada. Boleh setuh habis, dia boleh ijtihad habis dalam semua bidang. Tu atas keberanian dia dan keluasan ilmu dia. Nak jadi macam ulama lain, Syekh Alawi tak ada. Syekh Ali Jumaah tak ada. Nak setara tu, nak cari di kalangan ustaz-ustaz tak ada. Sebab ustaz ni nak kau pandangan ulama. Jadi bila ada orang yang mengaku ustaz tapi dia ambil pandangan sendiri, tak sandar pandangan ulama, tu bahaya. Macam mujtahid orang panggil. Tak boleh. Payah gitu. Jadi bila berlaku hak rasa diri tu tahu, cakap dia akan menimbulkan kesilapan pada cakap. Sebab dah nakal ulama. Yang mudah begini, ada silap belaka. Belah ni silap, ada setengah belah ni silap. Dua-dua tu ada silap. Bukan nak kata kita betul kita nak nilai sebab pengalaman ngaji tu dua aliran. Ngaji universiti pun ngaji, kita ngaji dengan tok guru ustaz pondok pun kita ngaji kita tengok. Jadi kena tahu dua-dua. Ada silap sebab bila ta'assub satu aliran menyebabkan kita menyalahkan aliran lain. Seseorang itu ia jadi jahil terhadap apa yang dia tidak tahu. Dia jadi musuh pada apa yang dia jahil. Seseorang itu adalah musuh kepada apa yang dia jahil, yang dia tak tahu. Jadi kenal dulu, tak kenal maka tak cinta. Semua umat Islam kita faham masing-masing ada niat yang baik murni untuk menjaga ajaran Islam. Tapi tak kena cara jadi berbalah. Jadi kena cari cara yang tak berbalah. Sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Mandili tuan kita. Cari jalan supaya menyatukan umat. Itu tujuan dia. Baru jadi comel. Sebab bila kita dah ta'assub, hari-hari masuk hari ni baca pula. Bila kita dah ta'assub, kita temu hak tak kena, kita ambil hak tak kena sahaja. Jadi punahlah dia. Nampak seolah agama kita takut jadi itu adalah dunia. Nampak agama benda tu. Macam kita kabar minggu lepas. Rupa agama tapi hakikat dunia, rupa dunia tapi hakikat agama. Rupa akhirat tapi hakikat dunia.
Rupa dunia tapi hakikat akhirat. Jangan kita ni cakap agama, rupa-rupanya dunia. Kenapa? Dalam hati ni nak tegak hak aku betul, wujud. Aku betul, wujud. Ijabu bin nafs. Wujud dari diri sendiri tu. Oh, tak mau gitu. Jadi hak kita patutnya jangan jadi ta'assub. Maksudnya betul kena ikut. Walaupun daripada orang hak kita berasa tak berakhir ni, hak betul kena ikut. Kalau dah betul kena tegur. Tegur dengan cara yang terbaik. Yang bahaya ada unsur namimah dalam masalah ni, iaitu ngacung. Kan yang ambil sekerak kan jadi ngacung. Situ kena jaga supaya jadi tak guna. Bila bahagian tu saja jadi ngacung. Asal bawa tu je. Padahal sekerak yang ambil. Kita ingat tu kita bersama dia ngacung. Sangat dakik dia ngajar ni dalang halus sesa kalimah dia besar dan dia larang tak benar anak-anak murid dia hak rakang ni nak tolong asal tak rakang semua dia ngajar rakang yang ngajar dekat sejam 50 minit 45 minit nah dia larang kerak dia larang sama sekali kerak hak dia ngajar nak kerak hak bahagian tu kata nak kita ambil isu ni betul lang Tok guru kita tu jawab isu ni. Dia larang kerak ambil tu nak siapa tak boleh. Nak siapa keseluruhan. Kalau 45 minit, 45 minit. Kalau sejam 15 minit, sejam 15 minit. Jangan kerak waktu saja. Orang putih kata dia out of context. Takut jadi gitu. Kita ingat pesan dia. Kita semangat pasal kita nak betulkan kan kita nak ambil hak tu kita kata. Kita kerak. Kita pun berasa gitu tu aku kata ni betul aku nak kerak ni. Dia pesan memang jangan buat gitu. Beralung ni. Dah orang ni mana dulu gitu. Kau bagi yang tu sedang. Pasal nak tunjuk puak aku tu puak mu salah. Itu payah satu orang mak kerana tu. Orang sebab tu kena ngaji semua aliran. Cuma sah kalau orang tanya saya, kok mana aliran? Aliran hak tu, kok mana-mana saya akan jawab. Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlul Hadis. Ni tiga golongan yang diiktiraf sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hak Syadid, Wahabi Syadid. Wahabi Syadid pun tak siapa kita mengkafirkan dia, kena ingat. Masih Ahlul Islam. Sebagaimana Khawarij Ibadi Ahlul Islam, Syiah Imamiyah Ahlul Islam, Syiah Zaidiyah Ahlul Islam. Tapi kalau orang dengar memang orang panah. Syiah apa Islam kau? Susah lah. Pasal Syiah, hak di Iran tu, Syiah tu diterima sebagai orang Islam yang kiwak haji. Bukan kita kata dia Ahlus Sunnah Jemaah. Memang dia sesat. Tapi masih Ahlul Islam. Islam yang mengamalkan bid'ah. Bid'ah dalam akidah. Bid'ah dalam akidah, dia ada bid'ah yang diperselisihkan. Adakah ini sesat kafir atau sesat tak kafir? Ada dua. Dia kena faham molek tu. Sama dengan umat Islam kau. Ada amalan-amalan dalam masyarakat Melayu. Ada khurafat hak bawa kafir, ada khurafat tak bawa kafir. Kita kafir belaka, syirik belaka. Ada benda syirik, ada benda dok. Hak sesat ni ada hak syirik, ada hak sesat dok syirik pun ada. Jadi kena serak molek, kena serak gantung kepada ulama khabar. Kalau tak khabar kita orang hak ngaji sikit je rasa syirik belaka. Orang hak dak ngaji usuluddin dengan comel pun hak tak sahut hak tinggi ni kata syirik. Kita makan Panadol ni kata syirik. Kita cocok virus vaksin pun kata syirik. Habis syirik. Pasal ada mengaji molek. Yang ngaji tu tak hak tinggi lalu tak sahut hak tinggi dia berasa itulah tauhid yang sebenar. Bukan. Itu bukan tauhid. Itu tasawuf. Masuk dalam hakikat. Ilmu hakikat. Ia kena pisau. Pasal itu martabak, isu martabak. Bukan isu tauhid hak kita orang awam ngaji. Dah apa ustaz orang awam kira mana? Orang awam selesai ilmu tauhid fardu ain, selesai fiqh fardu ain, selesai akhlak fardu ain, dia amal dia belajar syurga. Sebab tu hadis Nabi, ada hadis hak hakikat, ada hadis hak syariat. Sahabat tanya ni, tujuh dullani ala amalin
Yudkhilunil jannah. Tunjuk kepada aku ya Rasulullah, amalan hok masuk aku syurga. Nabi ka bos mayang 5 waktu. Ika bawa ana fardu. Pak Nabi dah ka bodoh mu kena masuk hakikat. Alam lahu alam malakut mu kena tahu belaka. Tak ada nak masuk syurga, hak tu je dah lah ni. Hak bahagian masuk syurga pun syirik juga. Mu ni beramal nak masuk syurga. Pasal mu nak syurga bukan mu nak Tuhan. Syirik juga. Tu bab tu kita kata tu martabat, isu martabat sahaja. So bincang. Bincang hak martabat. Mu bincang dalam kuliah mu pukul 11 malam 5-6 orang keliling untuk guru seorang. Ada apa lah? Set-set martabat tinggi. Bila hak orang-orang tak boleh lah tu. Jadi seolah-olah nak khabar pula tengok aku ni martabat tinggi, hakikatmu syariat je. Sedangkan Nabi tu mati atas jalan syariat. Bukan nak khabar Nabi tak pergi hakikat. Nabi ada hakikat. Nabi bawa sahabat dengan syariat. Mati atas jalan syariat. Semayang 5 waktu, sehari semalam. Nabi tak mengkafirkan orang hak nak masuk syurga kerana lah pahala hak dia buat tu Nabi janji syurga. Kalau Nabi pun tak menyesatkan, tak mengkafirkan orang hak beramal nak syurga, siapa kita nak mengkafirkan orang, nak menyesatkan orang beramal nak syurga? Sebab dalil Quran, dalil hadis. Beramal takut neraka, dalil Quran, dalil hadis. Dia kata syirik lagi, mu takut neraka, mu tak takut ke Tuhan. Takut neraka tak ada takut Tuhan. Takut ke neraka tu adalah takut Tuhan. Tuhan buat neraka nak motivasi kita jangan buat jahat. Ni boleh kata syirik takut neraka. Tu ada orang-orang yang ngaji hak martabat tinggi dah tak ngaji tauhid. Kalau ngaji tauhid fardu ain selesai masalah. Pada ustaz seorang dia buat timbul pula tauhid tasawuf dia panggil. Tasawuf. Tapi memang dia tak terpisah kait dengan tauhid. Jadi adakah tauhid tasawuf ni tauhid hak maknanya hak Tuhan redha, tauhid ilmu tauhid fardu ain Tuhan tak redha? Tak boleh fikir gitu. Hak ajar fardu ain ni Tuhan redha ni. Sebab Nabi hak ajar. Tak menafikan ada martabat hakikat. Ia isu martabat. Jadi bila isu martabat dah boleh pelekeh orang awam ngaji. Seorang awam ia ada potensi dan hak untuk masuk syurga dengan ilmu fardu ain hak dia mengajar. Dia belajar. Jadi selalu bila nak bawa habis rakam Melaka, gau nak idam kepada semua orang. Kita orang panggil benda dalam tasawuf ni panggil zuk ni berasa diri. Kita hak berahi kopi hak ikut dang kopi hak jenis orang awam tak reti. Contoh Turkish coffee. Mari kita ajak main, mari sedap ni gini Turkish coffee. Tak ajak kawan kita minum. Dia ingat ke kopi gua sedap, minum ya Allah sembuh dia kata. Pahit. Hak berahi ni kata sedap. Hak berahi ke berasa sedap pasal ia naik dah martabat hakikat kopi. Hang tau. Hak ni baru syariat memang pahit. Dah apa mu berahi benda pahit. Lah inilah hakikat kopi. Dah hakikat mu baru syariat. Bila syariat dah boleh nak banding dengan orang hakikat. Dah syariat tu sesat tak sesat. Ya sedap kopi ke kucai gula memang sedap. Turkish coffee. Ia tak boleh siapa gula. Kenapa Turkish coffee? Rupanya Turkish coffee kita boleh buat sendiri di dapur rumah orang Melayu. Ingat kopi Turki. Nyeletak bunga lawang, nyeletak kayu manis. Ia letak cekeh. Segi dia 4 beradik. Segi ni apa? Orang tahu lah. 4 beradik kan? Segi ni apa? Cekeh, bunga lawang, kayu manis, buah pelaga. 4 jenis ni duduk dalam kopi Turki. Hamba kenal sebab duduk hotel kenal. Syekh khabar cik orang kita buat Turkish coffee. Kita ingat sedap kenapa? Rupanya pahit. Rasa benda tu lah. Jadi hak tu hakikat. Hakikat tak sama dengan syariat.
Cari minum macam orang lain minum kedai kopi ya. Kedai kopi, oh, jabur gula. Itu je. Dia boleh banding. Tak siapa level, tak boleh lah. Ilmu gitu kau. Dia sesat. Allah Rabbi. Dia hari-hari tu je nak kira ajak bala semua. Padahal ada pertemuan boleh temu tapi duduk jolok semacam ni cari. Kena dah tepat dia. Dia kata Allah berjising kawan tu terang tengah penjelasan. Hak video panjang je kerak situ. Jadi seolah-olah ustaz tu kata Allah berjising. Dia sepakat ulama ahli sunnah jemaah Allah tidak berjising. Allah tidak bertempat. Pegang gitu je lah. Orang awam jangan pergi bahas ikut ahli falsafah, dia bahas ikut istilah. Dia kaji epistemologi sute-sute, dia ambil pandangan semua golongan. Orang awam nak cerak awak nak lagu tu. Habis dia bawa falsafah barang. Plato, Socrates, pandangan ulama hak keluar daripada ahli sunnah jemaah dia bahas siapa belah-belah pandangan patut dia simpul balik. Nganga dak tutup mulut masuk lalap pun dak tutup mulut kita dengar. Orang awam. Jadi kita ambil ni hak ilmu fatwa ni sudah. Hak disimpulkan oleh ulama. Bagus selamat. Untuk orang awam lah. Orang ngaji tu ya ngaji hak tahap tinggi. Jadi mudah cerita lalu. Ulama tu buat kesimpulan mudah untuk orang awam faham. Maka Allah tidak bertempat. Pegang Allah tidak bertempat. Allah tidak berjising. Pegang Allah tidak berjising. Sebab kait tempat ini mempunyai 15 makna. Memang ada orang bahas itu. Dia boleh kabur setir-setir. Tempat hak sebagaimana hak kita faham tempat pun ada makna. Kalau kita cakapkan bahasa sastra, Allah tempat bergantung. Adakah kita memaknakan Allah bertempat sebagaimana makhluk ni? Tak. Tapi bahasa. Allah dalam hati. Bukan mana Allah duduk dalam hati macam tempat dalam hati. Kita kata kasih temu dalam hati aku pun tak. Bini mu tak boleh duduk dalam hati. Tak ada gitu. Hadi benda tu tinggi. Bila tinggi kita gerak ambil hak fardu ain dulu. Besar molek pegang hak tu saja pun pandang tu kalau nak masuk syurga yang tak pada neraka. Gitu. Tapi bila bala tu dia akan ambil sentimen, mari masuk emosi. Bila ada emosi, dia akan ditaksub. Bila taksub, dia bahaya terdedah kepada kesilapan. Kita di pihak benar sekalipun dia boleh sangat mudah risiko terdedah pada kesilapan kerana taksub. Pasal saya tanya jolok. Bila saya tanya jolok, pak tu bik mulut kena dengan hak nitah dalam hati. Ya hak mari dalam hati, ada hak kita sendiri ilham daripada Allah hak tu. Ya segi khatir, mari hak syaitan masuk. Bila dia temu tengah kita emosi, pak tu bik mulut kena molek hak nitah syaitan masuk. Tu bik mulut. Lepas tu bik mulut, kita kalau orang auto, orang ikhlas, nyisai astagfirullahalazim. Kalau orang egois tak tarik balik dah. Orang tengok ramai, orang saya buat video, buat senyak kerah gitu, benda mulut salah sebut dah. Kalau sebut salah sebut. Allah di mana-mana ni mari ni tak. Syaitan awak masuk dalam hati, khatir, lintasan. Lintasan ni ulama kata kalau kita tak pegang ia tidak memudaratkan kita. Ia nitah je. Kalau mari nitah Tuhan 3 dalam 1 pun kita tak pegang, tak memudaratkan akidah kita. Jangan pegang. Sebab tu syaitan masuk. Sebab tu jangan cakap dasar kepada emosi, kepada sentimen. Sentimen masuk nipu aku, nipu awakmu. Kayak gini kita bela walaupun salah tubik mulut tok guru kita bela kok jangan. Tu bahaya. Sebab Islam mesti atas rasa ilmu. Apa bidang sekalipun akidah, fiqh dan juga akhlak atau tasawuf mesti atas rasa ilmu. Kalau doktor. Kalau tak tahu Allah Taala jawab dah tahu. Kalau orang tanya saya nak guna nak jadi boleh ilmu laduni, mana aku tahu. Barang Tuhan beri gitu nak belajar ke benda tak boleh belajar. Tuhan beri bila kita layak tu kerana hati kita suci bersih dengan Tuhan. Tak mesti sipir orang hati bersih semua dapat ilmu laduni. Lepas tu ilham pula ia ada peringkat-peringkat pula.
Hak ilham paling rendah pun ramai orang dapat. Ulama-ulama biasa, ulama berjuang ni dapat ilham. Pasal ilham ni Tuhan capok nak suruh kita selesai masalah. Bila ulama nak selesai masalah umat, Tuhan capok ilham. Tu sebahagian daripada serpihan ilmu hak maha kata hak tak ada dalam buku pun Tuhan capok. Jadi mudah-mudahan kita ni termasuk orang yang ikut ulama yang tu. Dan apa sahaja yang salah, kalau terang-terang je kita jangan ikut. Apa sahaja yang tu walau daripada musuh kena ikut. Kita berasa macam musuh sama-sama umat Islam, sepatutnya tak musuh, tapi berdasarkan pada kelompok ni dah boleh pakai. Oh bahaya. Jadi salah, kadang-kadang salah yang nyata mulut. Jangan. Lama dah kan masuk. Okey, kita nak berhenti mana ni? Baik. Mana ni? Allah Rabbi. Sikit lagi. Rabbi. Innama mathalu sahibi dunya kal mashi fil ma'i hal tastati'u alladhi yamshi fil ma'i alla tabtalla qadamahu. Hanya sebenarnya bandingan yang mempunyai dunia. Innama mathalu sahibi dunya, hanya sebenarnya perumpamaan tuang dunia. Maksud tuang dunia itu orang yang ambil dunia sebagai pakaian dia. Tidak untuk akhirat dalam diri ya. Kal mashi fil ma'i, seumpama orang jalan atas air. Fil ma'i atas air, jalan atas air lagu mana? Hal tastati'u alladhi yamshi fil ma'i an tabtalla qadamahu. Adakah mampu, boleh orang hak jalan atas air itu Allah dia dak tabtalla qadamahu, membasuh kaki, dua kaki dia itu dak basuh. Tabtalla qadamahu, kaki, dua kaki dak basuh, jalan atas air tapi dak basuh. Nak cakap pasal ni pasal hukum ada. Orang jalan atas air basuh dak kaki. Basuh mana ada orang jalan atas air dak basuh kaki. Sedangkan kita dari sudut ilmu akidah kita belajarkan kainat tidak memberi bekas. Kaedah khalaf ni. Kaedah sifat 20 ngaji. Kainat tidak memberi bekas. Kainat tu makhluk tak boleh kesang. Api tak membakar. Kan api bakar kita pasang api, dapur ke, meceh ke, bakar tak? Terbakar kan? Akidah, hak pegang dalam hati, api terbakar pada adat, tapi dalam hati kata Tuhan buat terbakar. Kalau Tuhan tak takdir terbakar, tak terbakar. Tapi pada adat terbakar, tak terbakar. Ada juga kata, mu ni syirik mu, kata api terbakar kan Tuhan buat. Dak, dalam hati kita kemah, dak. Tu hak kait dengan obat jadi baik. Vaksin nak elok jadi teruk, kena virus. Benda tu Sababun, asbabun, wa musabbibul asbab. Sebab-sebab berlaku. Musabbab kesan daripada sebab dia, jadi musabbab. Hak kena sebab. Musabbibul asbab Tuhan yang menjadikan sebab. Jadi bila kita cakap adat, tak apa kita cakap atas sebab. Makan penado baik demam. Iri pisah toreh darah. Jangan iri. Takkan kita nak kata tak boleh apa ni, takkan kita nak kata tak boleh cakap gitu, biar je main anak kita umur 5 tahun main pisah. Biar je main Kan kainat tidak memberi bekas. Boleh gitu? Dah. Sebab kena. Kita etikot kemah dah. Kalau darah, anak kita main pisah, Tuhan takdir. Kalau anak kita main pisah, dah darah, Tuhan takdir juga. Dah pada adat darah dah kita nak main pisah. Kita masa budak dulu, masa remaja, aja jumpa pasal yang cakap gini. Dia kata syirik kita takut kerimah singa. Gitu, kita pegang dia teruk dalam kandang singa. Dia boleh cakap gitu. Orang kaki sembang di kedai kopi dia gulung-gulung kau dah isap. Tak lari. Cakap orang kedai kopi orang keliling je. Cakap ilmu hakikat ni. Ni punah orang awak gini. Hak gitu, tak sawi makan, tak sawi minum. Tengok berapa, boleh 3 hari 3 malam tengok warna. Dan kata
Mau syirik ke mana? Gantung ke makanan. Oh. Bukan sebab sahabat jalan atas kita kena bakar. Sebab Nabi pun jalan atas sebab musabat. Bila Tuhan nak bagi mukjizat, mari mukjizat. Langgar khawarikul adah. Langgar adat. Sebab tu bila ngaji sifat 20 detail, dia akan selesai masalah kepahaman ni. Pasal apa? Pasal ada 3 hukum kita kan ngaji. Ustaz ngaji kitab kau ni. Ada 3 hukum. Hukum adat, hukum akal, hukum syarak. Hukum adat tu kita cakap hari-hari tu. Selesai masalah. Bila kita faham situ, tak timbul nak syirik kat orang. Jadi waktu kita kena faham oleh cerak. Baru faham. Dah hukum syariat tu atas belakang sahih belaka. Hukum adat tu hak sahih tu. Kalau tidak sedap orang curi dia buat alasan. Takdir Tuhan bukan aku curi. Tuhan. Ni baca ayat Quran kan buat hujah. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Dan Allah yang mencipta kamu dan mencipta apa yang kamu buat. Tuhan buat, bukan aku. Salah ke takdir. Boleh ke Sayyidina Umar orang curi ni, Sayyidina Umar kan tanya pasal apa mau curi? Takdir Tuhan tu. Sayyidina Umar cakap banyak, jatuh 2 hukum. Satu hudud, satu ta'zir. Hudud kerak tangan pasal curi cukup nisab. Ta'zir pasal dia biadab dengan Tuhan. Orang panggil biadab dengan Tuhan. Kafir dah, tak jatuh kafir lagi. Tapi sesak bid'ah. Cakapan dia tu bid'ah. Tapi ada bid'ah yang sesak, tak kafir. Ada bid'ah yang sesak, kafir. Dalam kitab tauhid dia panggil ahlul bid'ah kan. Ahlul bid'ah ni orang hak kaki bid'ah. Bila kaki bid'ah, dia ada siapa bawa kafir, siapa bawa sesak tak kafir. Mu'tazilah kafir tak? Mu'tazilah banyak perkara yang bawa ni bercanggah dengan Ahlussunnah Jemaah. Kafir tak? Sesat tidak dikafirkan. Kalau kafir, mana mungkin tafsirnya dibuat rujukan oleh ulama-ulama. Az-Zamakhsyari ulama besar dalam Mu'tazilah. Tapi bila pergi bidang tafsir, gagah dia daripada setengah-setengah ulama-ulama tafsir lain. Pasal bidang bahasa dia pakar. Tapi akidah hidup tu, akidah Mu'tazilah, akal mengatasi nas. Bila nas dok selagi, dia cari hak akal juga. Itu Mu'tazilah, melebihkan akal. Tapi masih tidak dikafirkan. Sebab tu bila kita kata ahli sunnah jemaah, kita tahu siapa ahli sunnah jemaah. Bila kita kata ahlul Islam, ia lebih luas. Siapa ahlul Islam? Jangan semua kafir. Syiah semua kafir. Jangan Khawarij semua kafir. Sedangkan zaman Sayyidina Ali tidak mengkafirkan Khawarij. Tapi mereka sesat. Suruh Sayyidina Ibn Abbas pergi berunding. Patut kafir, murtad atau hukum kan? Tak kafir kau. Tapi sesat. Pasal menghalalkan darah umat Islam hak canggah dengan pandangan dia. Kalau kira Khawarij, asal Khawarij lah, mengkafirkan. Kalau kira kita ngajak ahli sunnah jemaah, kafir dia mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Khawarij. Tapi ada Khawarij di sana, ada Khawarij yang mu'tadil sedahna, Khawarij ibadi di Oman. Mazhab rasmi di Oman, negara Islam sekarang, negara Islam kau. Khawarij ibadi, satu-satunya Khawarij yang diiktiraf sebagai ahlul Islam. Tak kafir, tapi sesat juga. Tak selari dengan Ahlussunnah Jemaah. Itu kena faham oleh keluasan Islam, tasawur Islam yang sebenarnya. Jadi Islam tu dua, ada ahlul Islam, ada ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah jamaah ada 2 pula. Bila Nusantara kita terkena Asy'ariyah wa Maturidiyah. Sebenarnya kita lebih kepada Asy'ariyah. Pasal Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itulah mazhab Syafi'i dari sudut fiqhnya. Dari sudut sifatnya sifat 13. Imam Abu Mansur Al-Maturidi Imam Abu Mansur Al-Maturidi mazhab fiqh dia Hanafi. Waktu terkenal kita ngaji sifat 20 ada dari sudut ilmu usuluddin. Jalan khalaf. Tujuannya nak uji cerak molek tauhid. Kaedah manhaj saja itu manhaj yang kena faham.
Ahlul hadis, jumhur ulama ahlul hadis bermazhab dengan mazhab akidah ahlul hadis. Ia tidak Asy'ariyah, ia tidak Maturidiyah, kecuali hak banyak dalam ahlul hadis dalam mazhab Syafi'i, mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ahlul hadis dalam mazhab Syafi'i ini pun ramai. Kan? Ahlul hadis dalam mazhab Syafi'i ada hak terkenal dengan mereka, ada tak terkenal dengan mereka. Imam Abu Daud mazhab Syafi'i, Imam At-Tirmizi mazhab Syafi'i, Al-Baihaqi mazhab Syafi'i, Imam setengah daripada pendapat Imam Bukhari pun mazhab Syafi'i, berebut dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kata Imam Bukhari mazhab Hanafi pasal latar belakang dia ngaji belaka. Ulama Hanafi, ulama Syafi'i. Imam Muslim mazhab Syafi'i. Ulama-ulama hadis so mazhab Syafi'i. Fiqhnya. Dalam akidah dia ada akidah ahlul hadis, iaitu tidak membahaskan panjang lebar tentang dalil-dalil yang ayat-ayat mutasyabihat. Isgah kepada Allah SWT. Wallahu a'lam jawapan dia. Maka dua-dua tu ahli hadis dia panggil aslam, lebih selamat. Syekh Wahbah almarhum Syekh Wahbah Az-Zuhaili sebut dalam kitab. Jalan salaf aslam, lebih selamat. Jalan khalaf ahkam, lebih bijaksana. Sana utasah masalah umat hak keliru dak faham. Lebih bijaksana. Dua-dua betul. Cuma masalah hak syadi pergi ke Wahabi. Jadi Wahabi tu jangan tuduh semua orang berbeza tu Wahabi. Kadang berbeza bab fiqh kita kata Wahabi lah. Bodoh dok sapu muka lepas pada semayang je. Padahal Imam Nawawi pandangan gitu. Mazhab Syafi'i, Imam Nawawi Wahabi kau mana? Dok sapu muka lepas semayang. Sedangkan Imam Ghazali kata sunat sapu muka. Imam Nawawi dia ahlul hadis. Hadis hak tu tidak kuat. Dalil fiqh terutamanya orang kata kait bab semayang. Ini mesti sekurang-kurang hadis hasan. Dhaif tidak terima sebagai hujah. Jadi bila hadis tu pergi dhaif, bukan palsu, sebab ada yang memakainya. Maka Imam Ghazali kata sunat sapu muka. Ada dalil hadis hak sahih pun ada sapu muka, tapi sebab lain sapu muka. Cara sapu muka pun ada. Ya kita sapu gitu kan. Atas hubung, lepas tu sini tak hubung, sini ada tarik sedikit, ada kaedah yang berbeza. Imam Nawawi sendiri dah hak ni tidak sunnah. Maksudnya tidak sunat dibuat. Jadi siapa buat pun betul, siapa tak buat pun betul. Tak ada hak bid'ah situ. Kalau hal situ dah apa? Tapi satu pihak dia kata kita telah takhrij dan tahqiq hadis ni. Confirm dari pakar. Jadi ia menolak pandangan ulama hadis hak lain. Sebab hadis bukan sepakat belaka. Itu kena faham. Bab fiqh sifat dia hadis-hadis zanni. Hadis bukan semua zanni. Hadis ada yang qat'i, yang zanni pada dia punya makna. Kalau hadis yang diguna pakai oleh ulama-ulama tauhid, hadis tu mutawatir. Kalau asas agama yang usul contohnya Tuhan satu, pakai hadis mana? Hadis mutawatir. Nabi akhir zaman, Rasul dan Nabi akhir zaman guna hadis mutawatir. Mutawatir maksud dia hadis sahih, darjat dia disampaikan oleh sebilangan sahabat yang mustahil pada sisi akal. Semua sahabat tu pelawak ataupun dah ingat, dah sama belaka. Semua kata A belaka. Semua kata rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Hadis Jibril, hadis mutawatir tu. Siapa tahap tu, siapa tolak hadis tu, dia jadi kafir. Hadis-hadis tu tak ada zanni dah. Faham? Hadis gitu tak zanni tu. Qat'i bi thubut. Dalil kata zanni. Hadis ilmu hadis bukan di orang panggil dibina atas ilmu zanni semata-mata dak. Dia ada hak qat'i, ada hak zanni. Tarah mutawatir cakap pula bab akidah dak, dan disepakati diputuskan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka itu bukan zanni tu. Mana boleh bina atas dasar
hadis zanni dan juga atas ilmu yang zanni terhadap perkara akidah. Nak cari mana dalam Quran sebut rukun Islam ada 5, rukun enam ada, rukun iman ada 6. Tak ada dalam hadis. Temu dalam hadis. Dan Quran tak ada. Jadi dalam hadis tu kita temu atas dalil yang mutawatir serupa macam Quran. Sebab tu ulama hadis dia bila dia menilai hadis-hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari, dia kata adalah hampir hadis Bukhari itu Quranan. Adalah hampir hadis Bukhari itu macam Quran tau. Pasal tidak ada pertikaian hadis Bukhari. Bila ia pun hadis kitab Sahih Bukhari, dalam tu Sahih belaka, sepakat ulama-ulama hadis yang ada bahawa dia sahih. Cuma ilmu kediang ni di universiti tu dia kaji kau dalam dia korek kau lain. Dia korek tu secara dakik dan juga berfokus. Dia dak kaji dah lain, jumpa pula hak kecacatan dalam hadis Bukhari. Ini masalah learning pula di universiti. Tinggi sikit lah, tapi gitu nak kabur. Padang dah kita pegang hadis Bukhari ni sahih. Sebab semua ulama kalau tanya Tirmizi, maknanya tanya ulama Kediang. Ulama Kediang Ibnu Hajar Al-Asqalani ke Imam Nawawi ke, tak timbul dalam Bukhari itu sahih. Walaupun yang hadis yang maknanya pelik pun sahih. Antara hadis makna pelik, hadis hakikat dalam Bukhari. Hadis hakikat Nabi sebut satu hadis qudsi, bila orang tu Allah redha dia jalan dengan kaki aku. Itu nak faham mana mutasyabihat tu. Pelik. Ulama yang mengkomenkan hadis Bukhari tu pula dia kata, mujur mari ikut Bukhari. Kalau tak kena Bukhari, aku akan mempertikaikan status hadis ini. Jadi husnuzonnya ulama dulu terhadap Imam Bukhari kerana dia jaga sungguh dari sudut keaslian hadis tu. Nak ambil nak catat satu hadis tu memang yang dua kan hadis. Kita mana ada itu? Allah Rabbi. Kita cakap pun tubik kot dalam mulut macam kita. Anu lah kadang silap. Biasa je silap ustaz-ustaz ni. Kita biasa silap. Kadang kita rajin ngajar di masjid tu. Yang nitah masa kita paham sunat. Allah, aku ada sebut silap dia. Kadang-kadang gitu. Dia panggil sabqul lisan. Di sisi asatizah ulama dia biasa berlaku sabqul lisan, bukan semua sekali-sekala. Jadi hok ni kalau zaman ni orang rekod memang orang kata sesat. Sabqul lisan belik lidah salah, dia mikir lain sebut lain. Hok ni kena husnuzon ke ulama. Kalau ustaz-ustaz yang baik kita tengok jalanan hidup dia baik, dia ada adab, akhlak comel, bila dia salah sebut jangan kita pakai kata sabqul lisan, dia salah sebut. Ia biasa berlaku dalam sejarah ulama. Maaf dia. Tapi jangan pegang hak dia salah sebut. Inilah hamba husnuzon terhadap apa yang berlaku dalam sekarang ni. Bila sebab tu saya sebut tadi, kalau kita ikut sentimen, ikut kumpulan itu memang kita nak cari salah, syaitan masuk. Bila syaitan masuk, pak salah sebut. Termasuk dalam bab ilmu hadis tadi. Salah sebut bukan maksud gitu. Ada apa-apa dalam itu memang kena kata. Jangan kata mudah begitu. Yang kena betul tak betul. Bila sebab kita kata ikut sentimen kita, mana aku kabur ni benda betul, dia jadi gam aku. Jap lah. Wah aku betul pun salah. Dah sama-sama umat Islam. Nah, minta jauh daripada itu. Allahu Rabbi. Bismillah. Karena yang tadi Allah Ta'ala alam. Salawat jangan. Mana ya? Dengan hadis tak dia. Berapi dekat mana hadis? Ali karamallahu wajhat wa halal wa hisabu. Maksudnya dunia ni kita dah cerita ni. Dunia dia adalah perkara yang harus kita ambil dari segi syariat harus ambil. Sebab tasawuf tengok ni keji. Dunia mari ni mikir keji. Benda-benda tu kait dengan benda hak melupakan dia daripada akhirat. Halaluha hisabun. Halal-halal hak dalam dunia ni kena hitung. Tu baru hak Allah kena hitung, tak lepas gitu je.
Wa haramuha, anna haram memang confirm neraka. Jawapan dia. Sebab tu orang sufi menjauhkan diri daripada ambil dunia kerana mereka sangat berhati-hati, takut dunia duduk dalam hati. Bukan kerana haram. Faham? Dia tinggal dunia ni bukan kerana haram. Tak mau pakai kereta besar bukan kerana haram. Jadi jangan hukum orang pakai kereta besar, dia tu riak, dia tu ujub, dia tu takabur dah. Tadi kita kabar dah tasawuf tu beki diri, bukan nak cari salah orang. Jadi kita kalau kita banyak witi tak mau pakai kereta besar, kita ada sebab kita nak jaga takut dunia duduk dalam hati. Orang hak dunia duduk dalam hati nak pakai kereta mahal 500,000 bukan dia. Ada guna. Tengok lagu mana dia punya ukuran, jangan sampai benda tu tak bermanfaat kepada akhirat dia, mendatangkan neraka. Contoh saat ni mendatangkan orang panggil riak dalam hati, aku pakai kereta besar, takabur dalam hati. Tak mahu gitu. Kalau orang tu tawaduk pakai kereta besar sebab anak ramai, memang dah beli bah tu 1,5 juta bah. Anak ramai bini 4, anak 24. Padahal bah separuh daripada 40. Ada seorang 18 pun ada adik-adik. Jadi tak apa pasal keperluan. Dah tu mewah. Ni boleh muat 2 orang je. Kereta boleh muat 2 orang sahaja. Harga 1.2 juta. Kemudian boleh pergi 350 km sejam. Bawa atas jalan paling gagah 200 km je dah. Gisuk 350 km. Tak ada. Tu orang atas berani. Biasa setengah, setujuh, selapan. Okey kan? Itulah langgar undang-undang dah. Salah dah langgar undang-undang. Tapi nak apa? Kalau pergi kepada siapa bermewah, ayah ada hukum kau. Jadi tu orang kata tadi, kalau orang tu juga rasa aku adalah tidak masuk. Nampak aku macam mewah tapi tak masuk dalam hati. Dia ada kadar keperluan, lebih pada keperluan dia bagi mewah. Kenderaan, tengok yuko masing-masing. Kecuali yang nampak sepakat dah orang kata ni mewah dah ni. Sepakat mewah macam tadi Ferrari, Lamborghini, duduk 2 orang, tak boleh pergi sampai 350 km sejam dah boleh. Nak muat anak-anak pun tak boleh. Maknanya nak sedap atau tunjuk piti banyak. Orang ni jangan terpedaya. Kau masuk dalam medsos-medsos pakai kereta Lamborghini, kereta Mustang, rupanya ia sewa 2,500 hari. Pasalnya nak suruh orang ikut bisnes dia. Tu hak banyaknya. Orang hak kaya tu tak tayang pun. Adalah hak kaya tayangnya, ada seorang dua macam Datuk Bidang, piti banyak sungguh. Tapi banyakkan orang kaya tak peduli pun hari yang tu. Tak tunjuk pun. Nak pakai baju pagoda dia. Baju sama hari-hari. Saya tak tu situ, dia tak fokus. Jadi kita masing-masing ni lah diri kita masing-masing. Masuk dalam hati kedok kita pakai kereta Mercedes, kita pakai kereta Mustang, atas masing-masing. Ikut keperluan masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.